Dan seterusnya Allah cerita pula apa jadi di akhirat. Di dunia sudah ada imbuhan, akhirat lagi ada. Ayat 12, yauma taral mu'minina wal mu'minat, pada hari ketika kamu melihat orang mukmin lelaki dan perempuan. Cantik ayat ini sebab Allah sebut mukmin, mukminat. Dalam ayat lain seringkali Allah nyimpulkan sekali. Di mukminat kan rasa kami ni Allah tak sebut dengan langsung. Dalam bahasa Arab, bila Allah sebut secara umum laki-laki perempuan, Allah gunakan pendekatan seolah-olahnya bercakap pada laki-laki. Ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman. Allah guna pendekatan seolah-olah bercakap pada laki-laki. Itu bahasa Arab. Tapi jika disebut secara umum, maksudnya termasuk wanita. Cuma kadang-kadang dipisahkan, nak fokuskan betul-betul. Maka ayat 12 ini difokuskan betul-betul. Pada hari, iaitu hari kiamat, kamu akan melihat mukmin lelaki dan mukminat sama. Lelaki wanita sama akan dapat ganjaran. Yas'a nuruhum baina aydihim, cahaya-cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Terus diberitahu pada mereka, tak kira mereka lelaki ataupun perempuan, ini ada berita gembira untukmu, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kamu kekal dalamnya. Itulah keuntungan yang besar. Bercakap bahasa untung, itulah keuntungan yang besar. Untung duniawi kita mau juga, tapi yang paling besar itu ya. Jangan sampai keuntungan duniawi merosakkan keuntungan yang besar. Itu nadanya. Nak cari untung dunia, silakan, cara halal, silakan. Memang kita perlu cari keuntungan, silakan, cara halal. Tapi jangan sampai keuntungan duniawi itu menghancurkan keuntungan yang besar. Biarlah keuntungan dunia yang sedikit ini akan menghasilkan juga keuntungan yang besar di akhirat. Sebab di sanalah keuntungan yang besar itu berbentuk kekal abadi. Keuntungan yang sedikit di dunia tidak pernah kekal, tidak pernah abadi. Dan yang Allah janjikan di sana ialah jannah. Dan Allah ceritakan sedikit tentang nikmat syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nak ceritakan tentang betapa cantiknya syurga. Jangan bayangkan sungai itu seperti sungai Pinang, sungai Arab, sungai Nibung, sungai Johor. Kalau terbayangkan tu rasa tak masuk ke tak apa, busuk punya sungai. Jangan bayangkan demikian. Bayangkan satu tempat yang indah, permai, airnya suci bersih. Ada air sungainya, air sungai madu, ada air sungainya, air sungai susu yang lazat. Pergi minum, bung. Tak payah pergi filter, bersih, suci. Duduk tepi sungai minum, tak kotor. Ketak kaki pun tak apa, tak kotor. Ahli syurga minum. Bila minum ini bukan kerana dahaga, memang minum untuk seronok. Tak dahaga dah. Di sana tak ada penderitaan. Tak ada lah, Allah dahaga sangat ni, mana ayam. Tak ada dah di sana. Di sini ada. Di sana tak ada dah penderitaan. Minum tu minum seronok. Minumlah, tak kembung perut. Itu dia punya isi dia. Isi dia nak nampakkan kata di sana seronok saja. Tapi Allah guna bahasa ringkas, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Saya pernah ceritakan pada anda tentang Yusuf Estes. Lepas peluk Islam, naik di kereta. Ini diceritakan dalam laman webnya. Saya baca penuh kagum tentang pengalaman dia di Amerika. Naik kereta, buka radio, tiba-tiba di radio ada satu interview, wawancara dengan seorang pakar lanskap. Pakar lanskap, kita faham lanskap yang mencantikkan bumi kita, persekitaran kita, pakar lanskap. Maka DJ bertanya kepadanya, kalau tuan boleh ceritakan rupa bentuk lanskap yang paling cantik permai, apa bentuk rupanya? Apa dia kata? Rupa bentuk lanskap yang paling cantik yang aku idamkan ialah satu taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yusuf Estes yang baru peluk Islam terkejut.
Dia kata, I was so surprised that this specialist mentioned something just like the Quran mentioned. Lebih kurang sama macam yang Quran sebut, bahawa yang paling cantik itu taman di bawahnya sungai-sungai. Mak soleh yang tak ada iman itu bercakap bahasa seperti itu tanpa disedari bahawa itulah ayat Quran. Bahawa yang paling permai ialah satu taman, di bawahnya ada sungai. Macam kita di taman turun, bawah tu nampak cahdu, air mengalir tenang. Air pula airnya lazat, boleh minum terus. Dia lebih istimewa. Nampak macam sama, tapi tak sama. Cuma bayangannya seperti itu. Itu hasil di sana. Sebab itu ayat-ayat seperti ini saya tak nak cerita panjang. Cuma nak bagi nampak tentang relevannya dengan apa yang kita boleh faham. Jika di dunia pun itu yang kita mau, di sana itu yang Allah berikan, tapi dalam bentuk rupa yang paling istimewa. Tapi dia alam ghaib. Dia alam ghaib. Kita tak dapat teka bayangkan secara yang hakiki. Tapi saya kiaskan seperti itu untuk menampakkan ayat ini bukan ayat kosong. Memang ayat ini ayat benar. Pakar pun boleh nampak secara sambil lalu bahawa itulah lanskap paling cantik. Di sana lagi cantik, lagi hebat, sebab ia wujud dalam bentuk yang kita katakan dimensi yang paling kilang gemilang. Dimensinya paling kilang gemilang, cuma bahasa Allah untuk mudah kita pahami saja, insyaAllah. Jadi itulah yang diberikan pada mukmin lelaki dan mukminah perempuan. Mereka bercahaya di sana, bangkit dari kubur bercahaya, tenang. Kemudian diberikan pada mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keuntungan yang besar. Itulah keuntungan yang besar. Maka hari ini kita kenal apa dia keuntungan yang besar. Bila hari ini orang bercakap bahasa untung, ingatlah bahasa keuntungan yang besar. Apa dia? Jannah, insyaAllah. Jadi itulah yang sempat kita bicarakan pada petang yang permai ini. Semoga insyaAllah pada petang ini kita memahami tentang kepentingan kita beriman kepada Allah dan Rasul secara yang betul, secara yang sahih. Jangan terpengaruh dengan cara kepercayaan Islam liberal sebagai contoh yang terbabas. Kemudian kita juga diarahkan Allah supaya tidak kikir. Kita diarahkan untuk menafkahkan sebahagian harta yang Allah kurniakan kepada kita. Dan Allah mengatakan bahawa nafkah kita itu, sedekah kita itu seolah-olahnya satu pinjaman yang baik yang kita berikan kepada Allah. Dan sebagai pinjaman Allah akan balas balik, Allah akan beri balik. Tapi pemberian balik itu berganda-ganda daripada apa yang kita berikan pada awalnya, pada asalnya. Dan yang ketiganya, kita diperingatkan Allah tentang Quran. Quran itu ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas, dan dia merupakan cahaya. Lantas bila kita mendekati Quran, membaca, memahami, menghayati, ia seperti cahaya. Dan cahaya itu sentiasa mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya kebenaran. Dekatilah Quran, fahamilah Quran, hayatilah Quran, kita akan mendapat cahaya. Bila cahaya itu masuk ke hati kita, kita dapat cahaya kedamaian. Bila dia masuk menyinari minda kita, kita mendapat cahaya kebenaran. Dan bila ia menyinari seluruh jasad tubuh kita, kita mendapat cahaya kehidupan. Kita berjalan dalam kehidupan secara yang betul, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah sedikit rumusan. Semoga ada kebaikannya, insyaAllah. Allahumma a'lam bishawab. Ya, kita buka pada soalan. Cuba kita lihat kotak soalan jika ada, insyaAllah. Ya, sila.